Assalamualaikum, bersama saya lagi dalam Adibah Channel. So hari ni saya nak kongsikan ilmu berkenaan dengan ilmu kesihatan. Kalau nak tahu pasal apa, jangan lupa tengok sampai habis, like dan subscribe channel saya. Okay guys, so hari ni saya nak ceritakan berkaitan dengan jerawat. Jerawat ni sangat common dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Okey, sebelum kita masuk topik pasal jerawat, kita kena tahu dulu lapisan kulit muka kita, kulit dekat tangan kita semualah. Okey, lapisan kulit. Kita mempunyai 3 lapisan. Untuk dekat luaran ni kita panggil dia epidermis, masuk dalam sikit kita panggil dermis, masuk paling dalam adalah hypodermis. Jadi 3 lapisan ni sangat pentinglah dalam memainkan peranan untuk jerawat tadi. Jom kita kenali jerawat pula. Okey, jerawat pula dia berlaku apabila bulu roma ataupun dekat kulit muka ni kita ada hair follicle tau, bulu-bulu roma ya. Kalau kita nampak adalah pori-pori ni ada bulu. Okey. Bulu ni dia ada dekat second layer dekat dermis tu, dia ada kelenjar sebum. Okey, bila kelenjar sebum ni menghasilkan minyak lah. Okey. Minyak ni bagus untuk melembabkan kulit muka kita. Tapi kalau minyak terlalu banyak akan menyebabkan kulit muka kita berminyak. Kalau minyak terlalu sedikit, dia akan menyebabkan kering. Okey, apabila kita dah meningkat dewasa, bila kita dah remaja, kita punya hormon androgen tu akan meningkat dan menyebabkan kelenjar sebum tadi tu aktif. Dia macam stimulate lah, dia bagi merangsang dia punya kelenjar tu untuk menghasilkan lebih banyak sebum. Okey, bila jerawat ni berlaku, bila por kita ataupun pori-pori kita tersumbat dengan kita punya sebum tadi dengan sel-sel kulit mati. Okey, bila dah tersumbat tadi, dia boleh menyebabkan keradangan dan menyebabkan satu media untuk bakteria ya, nama dia P. poly. Saya lupa nama dia. Saya selalu lupa nama dia. Nama dia adalah Propionibacterium. Nama dia Propionibacterium acne. Tu nama dia, sorry. Saya pun tak ingat sangat nama saintifik dia. Tapi bakteria ni sukalah dengan keadaan yang macam tu. Dia menggalakkan bakteria ni hidup kat situ dan menyebabkan kita punya kulit muka radang. Jadilah jerawat yang keluar dekat muka kita. Okey, bila kita dah meningkat dewasa, bila dah tua, hormon tu makin berkurang. Jadi kita punya jerawat pun makin berkurang juga. Okey guys, so hari ni kita nak cerita juga pasal jenis-jenis jerawat. Okey, kenalilah jerawat kita. Okey, jerawat yang pertama kita panggil whitehead. Whitehead ni bila pori-pori kita tersumbat dengan sebum dan sel-sel kulit mati juga. Lepas tu dia ada keluar warna putih. Itu whitehead lah. Kalau blackhead, dia sama juga condition dengan whitehead tadi. Tapi kita punya sel melanin tu dia teroksida dengan oksigen dan dia betulkan warna hitam. Okey, yang hitam tu bukan kotor, tapi kita punya kulit melanin tu dia teroksida dengan oksigen tadi. Jadi dia tukar warna-warna hitam. Okey. Yang seterusnya kita ada pustula. Pustula ni dia jerawat yang sama, dia boleh tersumbat sel kulit mati, lepas tu dia radang, lepas tu dia ada nanah yang dekat tengah tu. Itu adalah pustula ataupun kita panggil jerawat tu jerawat yang dah masak. Okey. Yang seterusnya kita ada pupula. Pupula ni sama condition dengan pustula, tapi dia tak ada nanah. Okey, dia ada tapi tak ada nanah. Dia macam bonjolan, macam kena gigit nyamuk tu. Keluar kat sini. Okey, ini adalah salah satu sebab kenapa kita tak boleh pijit jerawat tu. Dia menyebabkan parut. Okey. Lepas tu yang paling teruk adalah kita panggil dia nodul ataupun kalau orang panggil jerawat batu. Okay, jerawat batu ni biasanya sakit dan menyebabkan kulit muka ni ada bonjolan. Lepas tu dia akan merah dan kadang-kadang ada nanah. Okey, biasanya nodul ni berlaku apabila bakteria dia serang dah masuk lapisan yang ketiga tadi, hypodermis. Okey, kalau yang nodul ni perlu rawatan segera sebab dia boleh menyebabkan scarring dekat muka kita, parut. Okey, parut. Dia akan menyebabkan efek kepada confidence hidup kita agak. Okey, saya akan sentuh juga sikit berkenaan dengan treatment, macam mana kita nak rawat jerawat kita. First kali, janganlah picit kalau jerawat tu tengah baru nak tumbuh. Kalau ada nanah tu sengaja kita picit-picit dia supaya keluarkan nanah.
Okey. Kalau boleh elakkanlah. Okey, jadi first kali adalah kita panggil dia keratolitik. Contoh-contoh ubat, ingredient dia adalah salicylic acid, lepas tu benzoyl peroxide. Okey, dua jenis ni common lah dekat dalam farmasi area. Jadi dua benda ni fungsi dia adalah untuk elakkan daripada tersumbat tadi. Okey, dia unclog pore tadi, lepas tu dia tolong bunuh bakteria. Okey, yang kedua kita panggil dia topical antibiotik. Contohnya clindamycin, okey. Apa lagi, neomycin. Okey, antibiotik ni tujuan dia adalah untuk bunuh bakteria tadi. Okey, bakteria bunuh. Okey, tapi ni topical saja. Selain daripada tu banyak lagi, tapi saya tak nak sentuh. Yang saya nak sentuh adalah topical saja. Okey, lepas tu kita kena jaga juga skincare kita. Skincare yang bagus, bila kita pakai dia tak rasa tegang. Okey, pakai yang mild soap kalau kita punya muka kulit jerawat kita sangat banyak. Okey, mild soapnya maksudnya ingredient dia yang tak berbuih banyak. Yang macam Cetaphil tu, contoh produk Cetaphil tu bila kita pakai dia tak ada buih. Itu adalah mild soap lah, tak ada soap. Surfactant, okey. Itu saja pasal treatment. Saya last kali saya nak sentuh berkenaan dengan mitos yang orang percaya. Okey, first kali dengan basuh banyak kali muka kita, berbanyak kali, banyak-banyak, 3-4 kali sehari tak menjamin untuk menghilangkan jerawat kita. Okey, paling-paling pun 2 kali je sehari kita basuh muka. Okey, yang paling penting malam, sebab malam kita nak tidur. Okey, yang kedua, kalau kita makan coklat ke benda-benda berminyak ni boleh boleh menyebabkan jerawat banyak keluar. Tak, itu hanyalah mitos. Okey, mitos saja, tidak mengganggu kepada jerawat anda. Okey, stres boleh menyebabkan tumbuh jerawat. Tak, ia adalah mitos. Tapi stres boleh menyebabkan jerawat yang ada tu dia makin teruk. Okey, membantu tak? Banyak lagi. Kalau nak tahu, tunggu video yang akan datang. Saya akan kupaskan lagi topik-topik kesihatan. Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like, subscribe dan tengok sampai habis. Bye.